Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Semua dah berada di tempat masing-masing untuk kita meneruskan pelajaran kita pada malam ini tentang satu lagi topik yang dekat dengan saya. Anda pun tahu kenapa. Okey, ini antara sebabnya kenapa. Okey. Alright. Dan malam ni kita cerita tentang sakit yang paling sakit ialah sakit saraf. Apa saja yang you cerita ke I pada malam ni, yang you komplain ataupun you bagi cerita tentang sakit you, riwayat you, selalunya tidak lari daripada masalah saraf. Jadi malam ni kata kuncinya ialah saraf. Tulis kat situ siapa yang pernah doktor kata sakit you disebabkan oleh nerve. Asalkan sakit je mesti ada kaitan dengan saraf. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Tolong tekan share, tekan love, tekan apa saja yang you suka, asalkan benda yang bagus-bagus. Okey, kita ni niatnya baik untuk menceritakan supaya boleh manfaati sekurang-kurangnya seorang kawan kita. Baik. Central nervous system ataupun nerve yang di tengah-tengah center kita daripada otak turun ke spinal cord. Anda pernah tengok kan, kalau saya buat mod pun dah jauh, saya nak angkat dengan tangan saya tak boleh ni, sebelah je tangan boleh berfungsi, sebelah ni sakit. Okey. Namun bila you dah tahu otak dengan spinal cord sampai tulang cenongeng kita kat bawah tu sampai ujung, dia dipanggil central nervous system. Bila keluar wire-wire ataupun saraf daripada central nervous system ni, dia panggil ke kulit, ke tangan, ke kaki, ke bahagian-bahagian otot, ya, semua tu adalah dipanggil peripheral nervous system. So senang je you faham hari ni, tengah dan luaran. Yang penting sekali bukanlah tengah tu tak boleh sakit, tetapi jarang-jarang kalau dibandingkan dengan yang luaran ni, sebab kita selalu bersentuh, kena pisau, kena kecederaan apa tu di luar. Namun ada jugalah memang daripada tengah ni kan, seperti kalau you pernah dengar sciatica, maksudnya kalau ada himpitan disk antara spinal cord kita tu, antara tulang belakang tu kan, boleh kena kan, orang panggil apa, herniated disc. Disk yang telah kembang, yang keluar cecairnya menekan saraf yang akan keluar kepada luaran, peripheral. Jadi malam ni kita fokus kepada neuropati ataupun sakit atau kecederaan yang berlaku pada saraf. Ada 3 cara. Saya ulang, 3 cara. Okey, satu ialah neuroma. Neuroma ni maksudnya, contoh kalau you bayangkan wire rumah kita yang ada copper dalam dan di luar tu ada getah, dia panggil insulator. Faham? Tempat dia cover tu. Jadi you ingat tu saja. Jadi kita punya axon, itu nama saraf dalam bahasa sains. Yang asli, yang sebenar-benarnya yang pass signal, yang membawa signal adalah yang tengah dipanggil axon tu. Lepas tu kan antara signal dengan signal lain dia panggil synapse, penyambungan tu. Okey. Okey, tetapi yang penting ialah sebelum dia sambung semua tu, yang dalam tu, di luar dia panggil insulator tu, kalau ada sesiapa yang terpotong jari, contoh, saya bagi contoh yang paling utama sekarang, senang aja. Kita kan selalu kena main-main ataupun masa budak-budak dulu mesti, sekarang pun kadang-kadang berdarah juga, tersalah apa tu, potong ke ataupun kena pisau yang tajam-tajam. Jadi turisan tu kalau you tengok, kalau you bayangkan ni nerve, kalau terpotong dia akan nak timbul balik, maksudnya dia nak hidup balik. Sebab apa? Di luar tempat getah yang pembalut tu pun bukan getah yang macam you bayangkan rumah kita tak ada fungsi. Kalau kat rumah getah insulator tu tak ada fungsi, tapi dalam badan kita yang dipanggil myelin sheath tu, dia punya cover tu, dalam tu ada dia panggil swan cell. Ada sel swan yang Tuhan jadikan kerja dia bila ada potong, ada kecederaan, dia cepat-cepat boleh keluarkan chemical ataupun bahan-bahan untuk menghidupkan balik supaya sel dalaman tu, axon tu pun boleh cepat dipanggil untuk bekerja kuat untuk menyambung kembali. Sebab tu selepas 1-2 hari you nampak, kalau tidak ada parut yang besar, you tidak ada sakit apa-apa sangat kan. Tapi kalau berparut, kalau kadang-kadang dia mati terus, tak apa, signal tu tak sampai. Tetapi yang takutnya, signal tu masih lagi hidup, tapi dia tak boleh pergi. Yang itulah yang dinamakan sakit saraf yang amat sangat. Yang you heran, kenapa dah tak ada
kecederaan, dah sampai 2 hari, dah sampai 2 minggu, masih sakit lagi. Faham? Sebab tu bila you dah pergi katakan buat surgery tau, maka dia jadi macam neuroma. Neuroma ni kalau you bayangkan dia macam bengkak sikit kat situ, jadi dia nak besar tak boleh, dia jadi sakit. Bayangkan dia hidup tapi dia tak sampai. Jadi tak ada sambutnya untuk menyambung dia punya signal tu. You bayangkan tengah panas you punya wire ni, maksudnya wire tu masih hidup. Itu satu. Nombor 2 ialah compression ataupun himpitan. Saya cerita tadi bagi mereka yang saya janji nak bagi 10 jenis penyakit yang lebih sakit daripada bersalin. Salah satu daripadanya ialah contoh kalau ada sciatica. Saya bagi 10 you fikir sendiri. Sebab doktor bukan beranak, mana doktor tahu. Tapi kajian ataupun artikel-artikel yang ditulis ni adalah membuat survey kepada mereka yang sama-sama. Maksudnya dia ada sakit dah biasa beranak dan dia biasa sakit katakan sciatica. Faham tak? Jadi dia boleh bagi tahu. Memanglah lain orang lain threshold dia punya ceiling sakitnya. Setengah orang boleh tahan sakit, setengah orang tak boleh tahan sakit, contoh. Tapi secara puratanya, average-nya, orang kata penyakit seperti dengar migraine. Alright, ni ada kaitan dengan otak juga kan, sampai nak bunuh diri pun ada. Okey. Lepas tu ada shingle. Pernah dengar shingle? Apa tu penyakit kayap. Lepas tu ada tak orang cerita tentang frozen shoulder? Shoulder kita ni sampai 6 bulan tak boleh angkat, kadang-kadang sampai 2 tahun tak boleh angkat. Dia frozen. Dah lah keras, tak boleh gerak, sakit pula tu. Okey. Ada orang kata kalau patah tulang, kalau fracture setengah-setengah tu very sensitive. Alright, terutama sekali kalau bahagian, contoh bahagian you punya tulang-tulang rusuk, tulang-tulang yang besar-besar seperti femur semua tu, dia sebab ada saraf. Tapi jenis sakitnya memang serius kalau dibandingkan dengan bersalin. Okey, saya cerita bila kata bersalin ni bersalin yang normal. Kalau bersalin yang diberi ubat induce untuk you paksa bersalin tu lebih sakit daripada bersalin biasa. Ni kata orang yang dah pergi berpengalaman lah. Faham? Okey, next. Kalau you kena heart attack tu saya ceritalah, heart attack is almost, kalau betul-betul orang cerita kat saya dan you tengok orang tengah kena heart attack ni, memang doktor pernah tengok lah macam mana pernafasan dia, macam mana berpeluh dia, macam mana dia macam dah memang pengsan lah kadang-kadang. Sampai pengsan berarti sakit tu Tuhan bagi sampai pengsan. Kalau tak pengsan memang dia mati kot, sebab sakit tu terlalu tinggi dia punya darjat dia tu. So heart attack, tadi saya dah kata tentang disk, tempat di belakang tulang belakang tu kan ada bertingkat-tingkat, antaranya ada dia punya pelapik tu kan. Pelapik tu dipanggil disk. Disk tu kalau terkeluar, dia slip keluar, dia tekan je saraf lagi sekali, maka sakit tu yang amat sangat. Orang pernah dengar perkataan arthritis. Tadi ada satu akak tu cerita dia berapa tahun, 2 tahun ke arthritisnya, ataupun dia kata dia tak boleh tidur 2 bulan ke tak boleh tidur. Bayangkan. Tu dalam ambil ubat tu juga. Baik. Kadang-kadang sakit boleh mengatasi ubat. Kalau you ambil painkiller, sepatutnya dia dah kill the pain. No, it's not good enough. Sesuatu saya nak cerita malam ni, kalau sempat, apa yang saya makan, sehingga kan takat Voltaren, saya dah ambil Voltaren lah untuk nak hilangkan penyakit ni kan. Ataupun sebagian daripada anda pernah dengar perkataan Sinflac atau Akoxia. Kalau yang paling kuat tu Tramadol lah, jaga baik Tramadol tu side effect sampai boleh muntah dan sebagainya, nak bagi hilang sakitnya pasal. Tapi kadang-kadang sakit tu lebih kuat daripada ubat tu. Jadi nak makan ubat apa lagi? Ingatkan saya sekejap lagi, saya ada jawapan. Dan Alhamdulillah, mungkin kalau you lain kali ada masalah, boleh jumpa doktor dan discuss apa ubat nak bagi, yang saya akan recommend pada you nanti sekejap. Okey, lepas tu sciatica tu yang pernah tengok tak, atau pernah berpengalaman tak yang sakit daripada tulang belakang L4-5 tu, nerve tu dia keluar kat kawasan tu dan sangkut. Bila sangkut tu daripada punggung sampai api ataupun elektrik tu akan turun ke belakang paha sampai ke kaki pun ada. Memang tak boleh pakai kasut, memang tak boleh bawa kereta, memang kena
orang kata atas katil je lah. Okey, ni seketika ni. Tapi saya percaya dan saya tengok, sebab kat family saya ada orang-orang yang sakit stones, tak penyakit seperti batu karang ataupun penyakit seperti hempedu, batu dalam hempedu yang tak boleh keluar, sangkut kat dia punya pembuluh dia nak keluar tu, dia punya terowong dah sangkut sebab batu tu tak lepas. Siap. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Lagi sakit yang lebih teruk daripada bersalin, orang kata appendicitis. Appendix yang dah nak pecah tu, yang dah inflame tu, kalau selambat je kan boleh bawa maut pun. Ini yang sebelum dia pecah tu punya sakit. Tengok apa yang orang kata lebih dahsyat daripada orang beranak. Okey. Satu lagi, trigeminal neuralgia. Trigeminal ni maksudnya fifth nerve yang keluar daripada bahagian dekat telinga ni, lepas tu dia keluar kat satu muka ni, habis. Bila dia kena saraf ni yang terlibat, Allahu Akbar, daripada matanya, mukanya, hidungnya, pipi, mulut, telinga, satu muka ni bengkak dan sakitnya tu tak boleh angin pun kena. Bayangkan. Of course, masalah orang ada endometriosis, macam saya pernah kena gout. Anda yang ramai kat sini gout, tapi alhamdulillah dah ada jawapan. Kita bagi RX9 dengan RX10. Saya ulang, RX9 dengan RX10 tu kalau lain ubat dah memang tak jalan, alhamdulillah ada cara. RX9, RX10, jangan lupa. Pada siapa yang ada gastric ulcer, bukan gastric biasa. Kalau gastric biasa kadang-kadang Gaviscon pun boleh, tapi orang yang kena gastric yang sampai jadi ulcer, dah nak apa orang kata, nak setengah tu bukan nak lagi dah berdarah pun, dia belum lubang dan sebagainya, dah merah. Yang ni boleh sakit yang amat sangat. Lepas tu satu penyakit yang famous untuk orang-orang, terutama sekali orang-orang Eropah atau barat, negara barat, dinamakan fibromyalgia. Di sini pun ada. Fibromyalgia ni konsepnya ialah konsep yang neuropati tu, maksudnya lebih pada satu nerve, satu badan boleh kena. Semua muscle-muscle, joint-joint kita sakit gila. Okay. Dan bagi mereka yang pernah kena root canal, tahu tak, gigi, bukan sakit gigi biasa berlubang, itu masih lagi boleh tahan dengan ubat painkiller semua, boleh tunggu besok pagi. Tapi kalau root canal, apa orang panggil akar gigi kita tu yang rosak ataupun jadi masalah, memanglah sakitnya. Ini yang orang kata hentuk kepala kat dinding pun tak rasa berbanding dengan sakit tu. Baik, saya janji pada you itu salah satu daripada lebih daripada 10 yang lebih sakit daripada beranak, kata orang dan kata mereka yang pernah melalui proses dua-dua sekali. Sakit beranak pun dia pernah lalui, sakit yang saya cerita tadi pun dia lalui. Saya boleh bayangkanlah, sebagai doktor, banyak pada sakit-sakit ni saya dah pernah tengok orangnya, tak perlulah kita lalui semua. Tapi hari ni saya dah ada pengalaman tentang nerve yang besar, antara yang terbesar, median nerve tu untuk jejari ni cukup besar, dan you kacau dia je memang siaplah keluar berapi-api dia punya sakit. So yang last kali ialah nerve neuropathy, selalunya berlaku kepada orang yang sakit seperti apa dia, diabetes, sebab dia tak masalahkan satu tempat atau satu area saja, dia boleh satu kaki tu, bukan satu dua jari saja kena, tak, satu kaki, satu tapak boleh kena, dan kadang-kadang dua-dua sekali dengan jari dan tangan, empat bahagian ni semua jadi kebas, jadi rasa semut-semut, kadang-kadang datang sakit. Jadi dia memang terganggu sangat. Okey, kenapa setengah kena, setengah orang tak kena? Yang tu sampai sekarang orang pun tak tahu. Memang Tuhan nak duga kot, setengah kena, setengah tak kena. Okey, yang sakit tu, walaupun dia kebas, tapi sakit tu yang orang tak tahan. Okey, so nerve neuropathy ni selalunya orang yang berpenyakit sistemik. Sistemik ni maksudnya satu badan, seperti diabetes, seperti penyakit hypothyroid. Orang yang tak cukup hormon, berarti dia dia kena kepada satu badan, sebab dia hormon kan. Diabetes kan dia masalah gula dan sebagainya, satu badan. Dia bukan gula cuma kat hujung jari kecil ni saja, tak mungkin kan. Sama juga kalau you ada masalah lupus, masalah autoimun seperti psoriasis, semua tu satu badan nanti kena. Faham? Saraf ni saja kalau saya cerita,
Anda jangan heran kalau yang saya cerita malam ni yang serius-serius, yang lebih kuat daripada sakitnya orang bersalin. Tapi yang biasa-biasa kita kena tu pun kena kita ambil perhatian. Contohnya yang sikit-sikit sakit, sikit-sikit kebas dan datang dan pergi, come and go, you kena be careful. Contohnya saya kata apa tadi, kalau berlaku dari segi pemakanan, tak usah cerita banyak. Belum lagi kita luka, jatuh, patah tulang atau keluar saraf dan sebagainya. Kalau kita cuma makan lebih gula je dah cukup. Zaman sekarang kita terlalu banyak makan gula dan junk food. Dia rupa-rupanya merosakkan kita punya getah tadi. Ingat tak balutan wire elektrik copper tu kan saya cerita. Dengan banyaknya gula dalam badan kita, kalau itulah diabetik yang boleh kena tu pasal itulah juga. Tapi sebelum diabetes pun, kalau kita punya insulin tinggi kan, saya cerita selalu masalah gula tak boleh kontrol dan sebagainya. Pre-diabetes pun lama-kelamaan boleh rosak kita punya getah pembalut tu, yang kata Schwann cell tadi, ingat tak? Lama-kelamaan dia akan jadi kebas. Kalau dia mati terus tak apa, kebas terus. Ataupun kadang-kadang dia cuma sikit-sikit je, tapi kalau dia punya wire masih hidup, copper tu masih lagi tak mati, itulah spark dia punya tu akan menyala terus, dan dia tak boleh pergi mana-mana. Maka dia reverse balik, dia bagi tahu kat otak, aku sedang sakit. Sebab apa? Tak sempurna perjalanan signal dalam axon dia tu. Senang you faham sekarang. Jadi kita kena jaga daripada pemakanan lagi, tak perlu kecederaan lagi, faham? So pemakanan tu kalau you lebihkan sugar sangat, bahaya. Okay, untuk nak baikkan balik you punya nerve. Kenapa? Nerve tu sendiri ada supply-nya dekat dengan nerve tu, dia panggil oksigen ataupun nutrient. Walaupun halus macam mana pun, kalau you tengok betul-betul dia ada supply. Kalau supply tu tak boleh ataupun supply-nya salah, kan banyak gula tu ada banyak dia punya penukarannya, jadi rosak dia punya signal tu semua dan wire-wire dia tu, maka sakit tu tak pasal-pasal boleh datang tanpa you sedari. Maka kalau tak cukup pula B12 pemakanan, B1, saya ulang, B1 dan B12, maka pembalutnya pun akan jadi tak, orang kata apa, sempurna, tak perfect. Sebab tu kalau siapa boleh copy sekarang, saya nak bagi penutupnya ialah untuk permulaan bagi mereka yang sakit tak macam sampai saya punya buka sampai operation ni, kalau masih lagi boleh kontrol, ambil benfotiamine. Saya ulang, BENFOTA pun boleh, TIA boleh. Ambil yang spelling yang senang lah, TAMINE. Saya ulang, benfotiamine. Okey. Satu lagi, kalau dia tulis kat situ benfotenin pun tak ada masalah. Okey, tetapi tengok brand apa. Yang penting dalamnya adalah B1 sebenarnya tu. Itu semua tu B1. Lepas tu you ambil ALA, alpha lipoic acid, ALA, capital ALA, dan last kali you ambil tocotrienol. Ini vitamin E. Dalam kombinasi ni kalau you pergi farmasi selalu dia ada 3 ni sekali. Okey, saya ulang lagi sekali, benfotenin, atau bukan kalau dia tulis kat situ benfotamin pun tak apa, benfotamin yang betul spellingnya. Lepas tu ALA, lepas tu dia tulis tocotrienol. Yang ni boleh untuk kebiasaan. Kalau you ambil, setengah orang ambil katakan bio nerve yang betul, bukan yang herbal punya tu, yang ada supply lebih kurang 9 vitamin B, termasuk ALA pun, itu yang betul. Okay? Sebab saya tengok dalam Google tu dia orang pakai nama hampir sama, dan tu marketing, tapi yang betulnya ialah BioNerve yang ada ALA dan lagi 8 vitamin B, termasuk B12, B1 dan B6. Kalau tak ada 3 ni jangan beli. Saya ulang, B12, B6, B1 tu sama sekali. B1 is the most important one. Okay, so last kali ialah diet lah, kena jaga, ikut D&D diet je, no problem. Cuma jangan makan banyak karbohidrat yang refine lah. Baik, kita tutup dengan bagi mereka yang makan apa pun tak baik juga, macam saya sekarang ni dengan operation macam ni, kalau takat makan normal painkiller tak jalan, dahsyat. So ada nama-nama, tapi yang ni you kena discuss dengan doktor you dahulu, dan kok kalau doktor you terlupa dan you pun tak cerita yang sakit you tu sampai menangis, sampai tak boleh tidur malam,
Malam ni saya bagi jalan. Yang paling famous sekarang namanya ialah Lyrica. Saya ulang, jangan ambil sendiri. Sebab yang ni kena pergi discuss dengan doktor. Tetapi kalau saya tak cerita ni, saya rasa menyesal nanti. Sebab apa? You takut-takut dah habis modal. Buntu fikiran. Lyrica, Lyrica. Mahal sikit tapi tak apa. You pergi ke farmasi, setelah doktor you kena sign. Yang ni doktor kena sign betul-betul. Yang ni cuma boleh diambil setelah yang lain semua gagal dan boleh dibantu dengan Lyrica. Sebab ubat-ubat ni bukan ubat untuk painkiller. Dia sebenarnya ubat untuk sawan, untuk penyakit depression, penyakit-penyakit ni lah, rasa murung. Jangan main Tetapi kalau macam saya ni dah tak ada habuan nak cepat pulih, saya terpaksa bagi tahu pada doktor. Saya kata tak boleh doktor, ada malam-malam keluar api, keluar orang pisau potong jari saya ni, macam mana nak tidur. Dia kata okey dok, you ambil painkiller pun kena ambil, jangan main, tambahan dengan ni sikit. Jadi tambahan-tambahan ni saya minta you copy, tetapi bukan you beli. Saya ulang ni, saya nak rekod ni. Saya kata you cuma discuss dengan doktor. Doktor, saya dengar ada Lyrica, penyakit saya ni boleh bantu tak? Contoh, yang mana ada sakit saraf. Nombor 2, dia panggil gabapentin. Dalamnya ada gabapentin, Gabapentin. Lagi satu namanya Desipramin, Desipramine. Dan last kali ialah dipanggil Duloxetine, Duloxetine, ataupun nama jualannya Zimbata. Tak apa, saya sebut ni bukan untuk you hafal, tapi sekurang-kurangnya you tahu ada lagi habuan untuk orang yang sakit saraf yang saya prihatin sangat sekarang. Saya kesian sangat. Kalau you sampai menangis, saya boleh faham. Kalau you sampai tak boleh tidur, memang saya faham. Sampai you jadi sensitif, you jadi pemarah, you jadi geram, you jadi macam frust hidup you, saya faham. So insyaAllah, kata orang Iban, agi hidup, agi gelaban. Semangat dengan pengetahuan ilmu macam ni. Saya rasa you lebih yakin Tuhan tu Maha Kaya. Dah dia janji pun setiap penyakit tu ada ubatnya. Kita je kadang-kadang belum jumpa. So jangan putus asa. Boleh-boleh? Okey, cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Lagi sekali saya doakan anda semua sihat walafiat. Bagi mereka yang sihat, tolong bantu bagi ilmu ni kepada orang yang memerlukannya, ya. Kalau tak faham pun tak apa, kata ada peluang lagi, masih ada harapan. Selagi kita masih lagi bernafas, masih ada harapan. Apa jadi pun. Seterusnya ialah always let go. Apa saya kata? Let go and feel good. Dunia kita harus bahagia, akhirat kita harus syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?